Okey, kita sambung ya, iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita tengok bagaimanakah anda membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita tengok peristiwa bergabung boleh dikategorikan kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok. Okey, dekat sini kita ada rangsang minda 2. Kita membezakan peristiwa bersandar tak bersandar. Kita tengok lembaran aktiviti kotak P. Okey, kita ada dalam satu kotak tu ada huruf R, U, A, N, G. Okey, dua keping kad dipilih secara rawak dalam kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, tulis kebarangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua. Okey, untuk yang pertama kita nak pilih huruf konsonan. Ada berapa kad dalam konsonan? Ada berapa huruf konsonan dalam kad ni, dalam kotak ni? 1, 2, 3. So ada 3. Kita tulis kali pertama 3. Lepas tu dia tak pulangkan dah. Bila dia tak pulangkan dah, tinggal berapa? Tinggal, katakanlah R, R tu yang dia dah tak pulangkan. So tinggal lagi 2. Okey. Kita tengok kes kedua pula. Silap pula kita. Kat sini kali kedua 2. Okey, kes kedua, 2 keping kad dipilih secara awak dengan pemulangan. Kad pertama dipilih, dicatat hurufnya dan dikembalikan ke kotak. Okey, dikembalikan balik ke kotak sebelum kad kedua dipilih. Tulis kedua kebarangan. Yang pertama ada 3. Lepas tu kita pulangkan balik kebarangkaliannya. Kita berpulang balik kad. Ada berapa? Ada 3. So ini 3 daripada 5 lah. Bila kata nak kebarangkalian silap 3. Ada 1, 2, 3 daripada 5. Ini 2 daripada 5. Ini 3 daripada 5. Ini 3 daripada 5. Okey. Dalam kes 1, kad berhuruf konsonan kali pertama yang dipilih tak dipulangkan ke dalam kotak P. Kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama mempengaruhi kebarangkalian ya. Betul dia pengaruh ini 1/3/5, ini 2/5. Jadi peristiwa ni dipanggilkan peristiwa bersandar. Okey, sebab dia tak pulang. Okey. Seterusnya adalah dalam kes 2 dia pulangkan balik. Bila dia pulangkan balik, tak kisahlah dia nak apa-apa pun. Kalau kita nak kat sini sebelum kita kedua-dua sama dengan kebarangkalian berhuruf konsonan yang pertama. Okey, kita nampak memilih kebarangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua sama dengan kebarangkalian memilih kad berhuruf konsonan pertama. Kebarangkalian memilih kad huruf konsonan yang kedua tak dipengaruhi oleh pemilihan kad berhuruf konsonan yang pertama. Kalau yang ni dipengaruhi, mempengaruhi. Yang pertama tu mempengaruhi yang kedua. Okey. Kenapa yang ni mempengaruhi? Contoh kalau kita ambil R, untuk yang kedua dah tak ada R kan. Tapi yang ni dia tak kisah. Kalau ambil R, yang kali kedua dia pulangkan balik R, still ada R. Itu namanya peristiwa tak bersandar. Okey, saya harapkan boleh. Kita pergi kepada contoh. Contoh kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ini peristiwa bersandar atau tak bersandar. Okey. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Bersandar ke tak bersandar? Okey, kita ada 2 keping shilling. Okey, ni ya, shilling yang pertama. Ini shilling yang kedua. Ada 2 shilling. So, kita lambung yang pertama. Kita mungkin dapat angka, kita mungkin dapat gambar. Yang kedua mungkin dapat angka, mungkin dapat gambar. Bersandar ke tak bersandar? Tak
bersandar. Okey. So, kalau yang ni mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan 4 nombor dalam lambungan dadu adil. Okey, bersandar ke tak bersandar, dia lain. Mula-mula dia lambung angka shilling. Okey, dia lambung shilling first. Shilling. Yang kedua, dia lambung dadu. Okey, dia lambung dadu. So, dua-dua ni tak ada berkait-mengait pun. So, dia nak dapat angka tak ada masalah, nak dapat nombor 4 pun tak ada masalah. Jadi, dia tak bersandar. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Bila kata tanpa pemulangan je, ingat dia adalah bersandar. Kenapa tanpa pemulangannya bersandar? Ialah bila dia dah ambil satu biru, ada lagi tak biru? Dah tak ada dah. So, yang first tu ada 2 biru, 2 daripada 5 untuk yang first lambung. Untuk second lambung ada tinggal 1 daripada 5 je warna biru. Itu maksud bersandar. Sebenarnya mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara lawak. Kad daripada kad berlabel dengan huruf BAIK satu demi satu dengan pemulangan. Okay, bila dengan pemulangan, insya-Allah dia tak bersandar. Kenapa tak bersandar? Sebab dalam tu dia ada BAIK. Even dia pilih B, B keluarkan, lepas tu dia catat B, dapat. Lepas tu dia masukkan balik B ni dekat sini. Still ada 4 juga. Okey. Boleh? Seterusnya, okey, kita tengok contoh hasil kebarangkalian persilangan 2 peristiwa. Okay, tadi kita ada tengokkan peristiwa. Hasil kebarangkalian 2 peristiwa A dan B yang tak bersandar. Bila kata tak bersandar tu, bila dia tak ada pemulangan. Tak ada pemulangan. Ada pemulangan. Dia pulangkan balik. Bukan tak ada. Ada pemulangan. Okay, bila dia kata ada pemulangan, okay, maknanya dia tak bersandar, adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So, nak cari dia adalah hukum pendaraban. So, PA dan PB ataupun A bersilang dengan B adalah PA darab PB. Kita tengok contoh 3. Sebuah kotak F mengandungi 7 keping huruf. Okey, kita ada kotak F. Okey, kita ada kotak F. Ada 7 keping huruf. Huruf apa? P, A, M, E, R, A, N. Ini adalah kotak F. Dan kita ada sebuah lagi kotak G. Kotak G dia ada 5 nombor. Nombor apa? 3, 5, 6, 8, 11. Itu adalah kotak G. Okay. Sekeping kad dipilih secara lawak daripada kotak F. Dia nak satu je. Dan kotak G. Okey, dua-dua dia nak. Tentukan sah konjektur rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, bila dia kata sahkan konjektur ni, biasalah. Okey, kita sahkan je lah. Kita buat kena 2 cara lah. Selalu kalau soalan sahkan konjektur ni. Okey.
kita nak sahkan betul tak diguna hukum pendaraban dapat jawapan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia huruf P. P ni, dia nak huruf P kan. P ni adalah, ada berapa? Kebarangkalian dia ada 1 P sahaja. Betul tak? 1 P daripada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kebarangkalian dia adalah, okey, kebarangkalian P 1 daripada 7. Okey. Jadi mendapat nombor genap. Okey. G pula kita nak dapat nombor genap. Ada berapa nombor genap dekat sini? 1, 2. P G ada 2 daripada 5. Okey. Jadi kalau kita nak bilang menyerahkan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Okey, kalau kita nak kesudahan dia, ruang sampel dia yang mungkin kita dapat adalah, first kita mungkin dapat P 6. Yang second, kebarangkalian kita mungkin dapat silap ni. Mungkin dapat P 8. Kenapa cikgu macam tu? Ialah first kita ambil huruf P. Okey, so kita dapat P. Mula-mula dapat P. Okey, lepas tu yang kedua, dia ada 2 kan? Kita mungkin dapat nombor 6, kita mungkin dapat nombor 8. Sebab tu P6 dan P 8. Okey. Jadi ruang sampel dia berapa? Ada 2 daripada berapa? 2 daripada, okey, macam mana kita nak cari NS dia? Okey, kebarangkalian dia berapa? So, kebarangkalian dia tadi kita dah bilang, kita dah belajar nak dapatkan NS. NS untuk yang ni. Ini bukan NS Ini bukan apa, ini bukan ruang sampel. Ini adalah kebarangkalian. Kebarangkalian. Padam. Ini adalah kebarangkalian. So, saya bagi nama kebarangkalian ni. Untuk kedua-dua ni, saya bagi nama dia huruf A. Peristiwa. Okay, so jadi kebarangkalian untuk A, peristiwa A adalah 2. Okey, 2 daripada berapa? 2 daripada NS kan? Formula dia perlu dengan NS. NS kita nak cari, tadi kita dah belajar. Yang pertama, kebarangkalian yang pertama. Ni katakanlah A and B. Okey, dia ada peristiwa pertama ada berapa? 7. Peristiwa kedua ada 5. Kita kena darab. So, 35. Jadi, NA sama dengan PA sama dengan 2 daripada 35. Ini cara normal, cara biasa. Kita nak sahkan betul ke kalau kita buat darab ni dapat jawapan sama dengan yang ni? So, kita nak cari PA intersect B. Okey, kebarangkalian A dan intersect B. Okey, yang ni P. Bukan PA, PB silap. Ini PE intersect dengan G sama dengan 1/7 darab 2/5. Sama dengan 1 darab 2 2/35. Jadi dah sah dah. Sah apa? Sah dengan jawapan dia sama. Ini sahkan apa? Hukum pendaraban. Ini hukum pendaraban. Ini cara ni adalah cara biasa. Itu apa maksud dia?
tentu sahkan konjektur rumus. Okey, selesai. Itu sahaja dulu untuk video ni.